Alhamdulillah pada pagi ini saya ada ruang untuk bertemu dengan tuan bagi menjelaskan satu perkara yang dibangkitkan oleh yang berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail dalam sidang media beliau berhubung peruntukan Maris Negeri Kedah, di mana secara umumnya beliau mendakwa saya selaku Menteri Kedah Dalaman telah menyalahgunakan peruntukan Maris untuk aktiviti lain. Jumlah yang disebut oleh Datuk Seri Saifuddin berjumlah 1.6 bilion disalahgunakan oleh Menteri Besar Sanusi Mak Nok kerana tidak berjaya membuat kutipan negeri yang mencukupi untuk menguruskan negeri ini. Dia kata hasil negeri ini 470 juta lebih kurang, jadi tak cukup, gunalah duit Maris buat ikut suka, dan saya telah didakwa menyalahi tata kelola pengurusan keuangan kerajaan. Saya nak jelaskan bahawa mengikut Perlembagaan Persekutuan di bawah Perkara 109/1/B telah memperuntukkan pemberian penyelenggaraan jalan negeri, peruntukan penyelenggaraan jalan negeri ini diberi kepada semua kerajaan negeri kerana diperuntukkan di bawah Perlembagaan Persekutuan. Di peringkat kerajaan negeri pula telah menubuhkan satu akaun amanah di bawah Seksyen 8 Akta Tata Cara Kewangan 1957 bagi mengakaunkan penerimaan dan belanjaan berkaitan penyelenggaraan jalan sejak tahun 1994. Bagi kerajaan negeri Kedah sebelum tahun 2014, perbelanjaan bagi projek penyelenggaraan jalan negeri telah diperuntukkan di bawah bajet pembangunan JKR sebelum 2014. Rekod perbelanjaan sebenar bagi projek Maris telah dicas kepada akaun amanah Maris melalui kaedah perakaunan dengan proses pelarasan akaun, iaitu pindahan daripada akaun amanah Maris kepada kumpulan wang pembangunan negeri. Pada masa itu belum ada garis panduan yang jelas berhubung tata cara pengurusan pemberian penyelenggaraan jalan negeri. Namun begitu, Kerajaan Negeri Kedah telah mengambil semua tindakan pematuhan kepada tata cara dan prosedur perakaunan yang sedang berkuat kuasa. Majlis Kewangan Negara pada tahun 2012 telah menetapkan supaya peruntukan Maris ditubuhkan di bawah Seksyen 10 Akta Tata Cara Kewangan 1957 dan telah mengeluarkan garis panduan berhubung tata cara pengurusan pemberian penyelenggaraan jalan negeri GP Maris. Berdasarkan GP Maris, semua perbelanjaan projek Maris telah dicas secara langsung di bawah akaun amanah Maris, tidak boleh lagi dicas kepada akaun pembangunan. Majlis Kewangan Negara juga telah menetapkan paras perbelanjaan adalah sekurang-kurangnya 85% daripada terimaan tahun semasa bagi membenarkan peruntukan disalurkan sepenuhnya berdasarkan kelayakan tahun semasa. Kalau tak belanja 85%, tahun depan tak dapat, ataupun tahun depan dikurangkan. Begitulah. Jawatankuasa Pengurusan Pemberian Maris, JPP Maris, juga telah ditubuhkan di peringkat Kementerian Keuangan dan di peringkat Kerajaan Negeri. Ya, Menteri Keuangan dia fahamlah. Kalau Menteri KDN susahlah sikit nak faham kan, prosedur ni. Antara terma dan rujukan JPP Maris adalah membincang dan mencadangkan penyelesaian ke atas isu-isu berkaitan pemberian penyelenggaraan jalan negeri dan mendapatkan kelulusan Majlis Kewangan Negara bagi sebarang cadangan penambahbaikan yang melibatkan pindaan ke atas garis panduan atau undang-undang yang berkaitan. Kerajaan Negeri Kedah telah mengambil semua tindakan yang wajar bagi mematuhi garis panduan Maris dan keputusan Majlis Kewangan Negara. Merujuk kepada laporan Ketua Audit Negara yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, saya dapati dalam laporan Ketua Audit Negara bagi Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 ada menyentuh berhubung baki kumpulan wang amanah Maris yang merupakan baki terkumpul bagi peruntukan yang tidak diguna sejak kumpulan wang ini ditubuhkan. Saya ingin maklumkan di sini, perkara berhubung baki terkumpul kumpulan wang amanah Maris telah dibincangkan semasa mesyuarat penutup Penyata Kewangan Negeri Kedah bagi tahun 2021 bersama Jabatan Audit Negara. Dalam Penyata Kewangan Kerajaan Negeri Kedah tahun 2021 itu,
menunjukkan baki akaun amanah maris sehingga 31 Disember 2021 berjumlah 1.104 bilion. Manakala baki tunai dan pelaburan Kerajaan Negeri Kedah hanya berjumlah 497.5 juta. Keadaan ini menampakkan tidak setara atau tidak seimbang antara baki maris dengan tunai kerajaan. Sehubungan itu, Kerajaan Negeri Kedah telah memulakan langkah bagi mencari penyelesaian ke atas isu ini. Perkara ini dibincang dalam mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Negeri dan dibentang dalam mesyuarat Majlis Mesyuarat Kerajaan bagi mendapatkan pertimbangan supaya baki kumpulan wang amanah maris dipindahkan ke akaun kumpulan wang pembangunan negeri yang menunjukkan baki defisit. Jabat Kewangan Negeri telah mendapatkan nasihat dan pandangan perundangan daripada Yang Berhormat Penasihat Undang-Undang Negeri. Selepas itu surat permohonan telah dihantar bagi mendapat pertimbangan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Keuangan. Pada hemat saya, surat Kerajaan Negeri Kedah kepada Kementerian Keuangan inilah yang telah disalah rujuk oleh Menteri yang terbabit. Perkara atau urusan berhubung pentadbiran akaun penyelenggaraan jalan ini telah berlaku sejak sekian lama ia ditubuhkan. Malah dalam bahagian short audit dalam laporan Ketua Audit Negara juga tiada menyentuh mengenai kesalahan dalam tata cara perakaunan, akaun amanah atau perakaunan kerajaan negeri. Pendapat Ketua Audit Negara dalam sijil Ketua Audit Negara mengenai penyata kewangan Kerajaan Negeri Kedah bagi tahun berakhir 31 Disember 2021 juga telah menyatakan bahawa secara keseluruhannya penyata kewangan Kerajaan Negeri Kedah menunjukkan gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Kerajaan Negeri. Berdasarkan penjelasan di atas, tuduhan Yang Berhormat Menteri bahawa Kerajaan Negeri Kedah, khususnya Menteri Besar Kedah, telah melakukan kesalahan dalam tata kelola kewangan kerajaan adalah bersifat mengilurukan, berniat jahat, memfitnah dan bermotifkan politik. Itu tajuk nombor 1. Saya ada sikit lagi penjelasan yang lebih detail. Tuan sekalian, kalau rumah dari kaca, kalau rumah kita dari kaca, janganlah membaling batu ke rumah orang. Kalau kita rasa diri kita sudah cerdik, janganlah merasakan diri orang lain itu bodoh. Ini saya cakap bahasa surat kan. Kalau saya cakap bahasa Kedah, dia kata kasak. Sejak 10 tahun yang lalu, iaitu mulai 2014, Kerajaan Kedah telah mengurus kewangan secara teratur, tiada menyalahi mana-mana tata kelola kewangan. Dalam tempoh tersebut, Kerajaan Negeri telah menerima peruntukan 2.071 bilion dan sebanyak 1.812 bilion digunakan untuk penyelenggaraan jalan. Baki peruntukan maris yang tidak dibelanjakan adalah sebanyak 259 juta ada disimpan di dalam simpanan tetap Kerajaan Negeri dan ini dilaporkan dalam penyata kewangan serta telah diaudit oleh Jabatan Audit Negara. Tidak ada langsung salah guna peruntukan seperti mana yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri. Jika ada salah laku, sudah tentu perkara ini telah dibangkitkan dalam laporan Ketua Audit Negara. Tuan-tuan sekalian, pada tahun 2014, terimaan kerajaan 179 637,286 ringgit. Kita belanja 168,521,876 ringgit. Baki ada 11 juta. Perbelanjaan pada tahun 2014 adalah 94%. Saya bak tahun saya di MBA noh. Perbelanjaan terimaan 258 pada tahun 2020. 258,875,409 ringgit diterima. Dibelanjakan 186,127,390. Tahun 2020 ni COVID melanda. Kerja tak boleh jalan. Semua kontraktor terpaksa stop, kuari stop, premix stop. Jadi jalan tak boleh senggara. Jadi perbelanjaan tahun 2020 memang rendah, tapi lebihannya ada disimpan dalam
akaun tetap kerajaan negeri. Tahun 2021. Jadi tahun 2020 ni hanya dibelanja 72%. Bukan Kedah saja tahu, seluruh negara mengalami perbelanjaan yang merosot kerana COVID. Projek tak boleh jalan. Tak essential tak boleh buat. Jadi maintenance jalan tak essential. Kuari batu tak essential. Masa tu terpaksa dihentikan. Tahun 2021 kita terima 258,875,409 ringgit, dibelanjakan 245,264,525 ringgit 6 sen. Kadar perbelanjaan tahun 2021 adalah 95%. 2022 kita terima 286,800,603 ringgit. Kita belanja 255,571,088 ringgit 2 sen. Kadar perbelanjaan ni adalah 89%. 2003 tak keluar lagi. Kalau nak kena cerita juga, saya pun tak ada lah cerita tu. Apa yang dibangkitkan oleh laporan audit negara adalah baki peruntukan sebelum tahun 2014. YB Menteri sebut tu adalah baki sebelum 2014. Jika hendak dikatakan menyalahi tata kelola pengurusan kewangan, salah laku ini berlaku sebelum tahun 2014, bukan semasa pentadbiran saya. Bukan dia pelari pun duit tu, dia belanja buat benda lain sebelum 2014. Boleh semak penyata kewangan yang telah diaudit. Di bawah pentadbiran saya, kami telah membetulkan kesemua tata kelola pengurusan akaun maris daripada apa yang saya warisi daripada kerajaan terdahulu. Memang benar kerajaan negeri ada menulis surat kepada Kementerian Kewangan untuk memohon dibenarkan wang yang telah dibelanjakan untuk tujuan lain itu dimasukkan ke dalam akaun pembangunan negeri. Tujuan surat tersebut adalah untuk membetulkan apa yang telah dibuat sebelum 2014, bukan untuk membetulkan pengurusan kewangan semasa saya menjadi Menteri Besar. Menteri Dalam Negeri sepatutnya mendapatkan maklumat yang sahih dan tepat sebelum membuat tohmahan dan tuduhan kepada saya tentang tata kelola pengurusan kewangan negeri. Tuan-tuan sekalian, Kedah ni ada kerajaan negeri, ada pegawai kewangan, ada pegawai-pegawai, ada bendahari, ada audit, ada macam-macam lah. Bukan boleh buat ikut suka. Semua ada rekod. Semua ada rekod. Tuan-tuan ni rekod ada semua. Berapa dapat, berapa belanja, semua ada. Kalau sekat nak jual ayat liok supaya menimbulkan persepsi buruk pada orang lain, bawalah data ni mai. Mari kita lawan. Kita bandingkan data siapa yang benar dan tepat. Tuan-tuan kau tak boleh buat macam tu. Saya tahu memang ada usaha untuk memenangi kerajaan negeri Kedah dalam kempen pilihan raya. Tapi fitnah, menyebarkan maklumat tidak benar, menuduh tanpa asas, mengambil sebahagian, menyembunyikan sebahagian macam orang Yahudi. Kan? Afatu minu nabi ba'dil kitab wa takfuru nabi ba'd. Dia ambil separuh, dia tinggal separuh. Ada orang perangai aku tu, Tuhan cerita pasal orang Yahudi. Dia tak cerita habis. Jadi benda tu tak boleh buat. Cerita-cerita sampai habis macam saya cerita, sampai tuan-tuan tak faham. Jadi saya akan edarkan kertas ni supaya tuan-tuan dapat menulis dengan tepat dan benar. Senang macam tu. Hampa pergi duk tulis balik cerita yang hampa tulis 8 bulan dulu. Ni cerita Haji Sobri.